bulan banyak-banyakkan bersabar. Bukan sahaja bersabar ketika mana kita menahan lapar dan dahaga, tetapi daripada kita mula bangkit tidur pun dah diajar kita bersabar. Dengan anak-anak kita macam mana tuan-tuan bagi ni bersahur kita, macam-macam kerenahan. Itu sabarlah tu. Sabar, bangun pagi saja sabar yang pertama telah diuji dengan kita nak bangkitkan ahli keluarga kita. Kalau yang biasanya rumah kita kejut kita, tapi kalau kita kejut rumah kita susah kan, tak bersiap sahur kita. Sabar pagi-pagi, kemudian bila kita dah selesai, kita mula melaksanakan ibadah khusus, iaitu berpuasa. Tak makan kita, tak minum kita, tahan mulut, tahan telinga, tahan mata. Walaupun pada hari ni tuan-tuan cabarannya sangat tinggi, berbeza dengan zaman kita kecil-kecil dulu. Dengan handphone, kawan duk main, hantar gambar makan, pukul 3 hantar teh ais, pukul 4 jus tembikai. Allahu Akbar. Betul tak tuan-tuan? Betul Benda ni dah lama dah, dulu tak ada, tapi sekarang ni menjadi-jadi. Jadi saya ingat kalau boleh kita jadilah orang yang memberhentikan trend menghantar gambar makan-makan, ya, kerana itu bukanlah anjuran dalam agama kita. Sabar seterusnya. Kemudian sabar ketika nak berbuka puasa. Kadang-kadang dia sabar diam di satu hari. Bila sampai dia nak berbuka puasa, jadi perengus, jadi pemarah. Sebut tak kena. Mana aiden kan? Mana nasi? Dia mula jadi marah. Anak-anak pun marah. Tiba-tiba maghrib tu jadi suasana marah. Jadi itu pun biasa. Kita rasa kalau kita berbuka di masjid pun kadang-kadang nak marah juga. Apa ni makan ni je ke? Kan? Jadi sabar itu, syahrus sabru. Kerana sabar ini dia melibatkan hati kita. Kadang-kadang bila kita marah dengan orang, walaupun dia duduk dekat dengan kita, kita tengking, naik suara kita tuan-tuan. Sebab apa? Hati kita jauh. Hati kita jauh. Walaupun saya dengan abang ni dekat, tapi kalau saya marah mungkin saya naik suara. Sedangkan dia boleh dengar apa perkataan saya nak sebut. Berbeza kalau orang, kalau dia tak marah. Contoh dia orang bercinta, tak payah cakap tuan-tuan, bahasa isyarat pun faham dah. Hati dengan hati tu dah dekat. Itu sabar. Banyakkan bersabar. Kemudian seterusnya kita nak tunaikan ibadah pada malamnya, yang Nabi SAW sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita nak dirikan malam Ramadan kita itu secara khusus. Di antara syarah daripada hadis ini, ulama sebut iaitu tarawih. Solat tarawih. Tarawih lagi, subhanallah, lagi banyak menguji sabar kita tarawih ni. Dengan macam-macam. Hari ini masyarakat kita agak terbuka lah. Kalau dulu dia ada sedikit peraturan di masjid, tapi pada hari ini agak sukar. Terutamanya bila mana melibatkan anak-anak yang kecil, yang belum memayis. Itu pun disebutkan sebagai syahrus sabru. Ketika nak sembahyang, dah berbuka, dah pun nak ajar kita banyakkan bersabar. Tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan, tarawih rakaat pertama sampai rakaat ke-8 tu anak dia menangis tak berhenti tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita pun rasa pun menangis juga, rasa nak menangis. Tak jumpa khusyuk kita tu kan. Tapi itu sabar lah tu. Di surau saya tu, saya duduk kadang-kadang saja nak tengok macam mana yang duduk keadaan yang susah lah. Di belakang, di tepi. Memang betul-betul lah mencabar kesabaran kita. Tetapi itulah Allah nak ajar pada kita, bulan Ramadan ni banyakkan bersabar. Dan Ramadan juga disebutkan sebagai syahrul azim, bulan yang diagungkan, bulan yang dibesarkan. Kerana pada Ramadan itu berbeza dengan bulan-bulan yang lain, sehingga disebutkan dalam banyak hadis kelebihan-kelebihan pada bulan Ramadan. Pada anak Adam itu 10 hingga 700 pahala Allah bagi. Tetapi bulan puasalah untukku, Allah ganjarkan berapa dia nak bagi. Dalam setengah riwayat hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW berikan, iaitu analogi satu amalan fardu yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, Allah ganjarkan 70 kali lebih baik daripada bulan yang lain. Satu amalan sunat yang kita lakukan pada bulan Ramadan, Allah ganjarkan bersamaan satu amalan fardu ataupun amalan wajib pada bulan yang lain. Walaupun sebahagian ulama mendaifkan hadis ini, tetapi sebahagiannya boleh kata ia beramal dengan hadis ini kerana dia relate. Dia tidak ada satu keganjilan, tuan-tuan. Maknanya kata tingkatkan ibadah dalam Ramadan itu lebih daripada bulan lain. Kerana Ramadan ni kita dah berada atas highway, tuan-tuan. Kita kena pocut. Tak kira lah ada speed limit ke, 120, 110. Bukan lagi kita ada jalan kampung. Ketika keluar Ramadan ni kita akan terus melakukan ibadah kita berterusan. Dan yang penting sekali, Ramadan ini paling sinonim tuan-tuan
Dia sebutkan sebagai syahrul Quran. Ini kita tak boleh lepas. Kerana kebanyakan ulama bila kata bulan Ramadan ini dikaitkan dengan bulan Al-Quran. Maka Al-Quran mestilah sentiasa ada dengan kita, tuan-tuan. Walaupun sibuk macam mana pun, pastikan lepas ni pegang Al-Quran. Tengah hari zuhur pegang Al-Quran. Janganlah kita jadi orang yang paling rugi meninggalkan Ramadan ini sehari ini berlalu tanpa kita membaca ayat Al-Quran. Jangan kita buat macam tu, tuan. Ada beberapa perkara yang ulama sebut dalam bulan Ramadan, satu hari ini jangan kita tinggalkan. Cuba seboleh-bolehnya. Yang pertama, kita sahur. Kita akan sebut nanti. Yang keduanya iaitu kita solat sunat duha. Solat sunat duha. Kemudian kita yang disebutkan sebagai baca Al-Quran. Dan keempat iaitu sedekah. Janganlah berlalu 24 jam kita ni tanpa kita bersedekah, tuan-tuan. Rugi. Dalam bulan Ramadan ni ganjaran pahala dia sangat besar. Allah nak bagi kepada kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan di antaranya beliau khatam Al-Quran satu hari 2 kali, tuan-tuan. Nak tunjuk mungkin kita tak sampai tahu itulah. Tapi nak bagi tahu begitulah para ulama terdahulu melazimi bulan Ramadan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran, kerana Ramadan itu disebut sebagai syahrul Quran. Banyak ayat-ayat dalam Quran yang menyebutkan tentang Ramadan kaitnya dengan Al-Quran. Ramadan kaitnya dengan Al-Quran. Maka kita kena fikirlah, kalau satu hari tak baca, mana kedudukan kita? Al-Quran. Paling kurang pun kata satu muka lah. Paling kurang satu muka. Jangan tak baca langsung lah. Tapi lah Ramadan ni kebanyakannya memang orang banyak membaca lah. Baik. Kemudian disebutkan sebagai syahrul musawwah. Bulan kita menyantuni di antara kita sesama Islam, orang yang susah. Bulan Ramadan ni memang digalakkan bersedekah. Kita banyakkan bantu orang dalam kesukaran, kita banyak bantu orang dalam hajat, kita taja iftar, kita taja moreh. Walaupun moreh ni tidak disyariatkan secara khusus, tetapi kita bagi orang makan tu dapat pahala. Dan adat kita pun dah raikan, jadi apa salahnya moreh lah. Tapi moreh ni jangan pula lawan iftar, sekadarnya lah. Sebab takut nanti terputus di antara siam dan qiyam kita. Terputus. Kita dah berpuasa, putus dengan makan terlalu banyak, akhirnya qiyam, iaitu mendirikan malam kita ni habis. Rugilah. Itulah di antara nama-nama dalam bulan Ramadan yang mana para ulama susun. Banyak lagi sebenarnya nama dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika mana solat subuh bersama dengan para sahabat yang lain. Habis sahaja solat subuh dia, tuan-tuan, dia akan masuk ke dalam pelusuk, iaitu di dalam kota Madinah. Lalu Sayyidina Umar tengok apa yang Abu Bakar buat tiap-tiap pagi ni. Terdetik hati dia nak ikut satu hari. Lalu dia pun tengoklah Sayyidina Abu Bakar ni masuk ke lorong-lorong di kawasan rumah-rumah yang ada ketika itu. Lalu dia nampak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam sebuah rumah dan kemudian dia akan keluar selepasnya itu. Lalu selepas saja Sayyidina Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah itu. Apa dia dapati, tuan-tuan? Dalam rumah itu ada seorang tua yang buta dan bersama dengan anak-anak. Lalu ditanya kepadanya, kamu ini siapa? Lalu dia katakan, aku adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Dan anakku ini adalah rezekinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kata susah hidup dia, tuan-tuan. Kamu kenalkah siapa yang masuk daripada rumah kamu tadi? Dia kata, aku tak kenal. Tapi setiap hari dia akan datang ke rumahku dan akan masak di rumahku dan memberi makan kepada anak-anakku. Dan kemudian dia akan berlalu. Subhanallah, tuan-tuan. Bila dengar saja Sayyidina Umar, rupa-rupanya lelaki tersebut, iaitu sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar, buat secara rutin untuk membantu. Syahrul Musawwah, bantu kepada orang-orang yang susah, tuan-tuan. Dia bagi makan kepada, sedangkan orang tu tak kenal pun siapa yang uruskan rumah dia tu, yang bagi bantuan kepada dia. Itu paling tinggi makam dia, tuan-tuan, iaitu ikhlas dia melakukan semata-mata kerana Allah SWT. Dan bulan Ramadan ini juga adalah merupakan bulan di antara pertembungan antara nafsu dan juga iman kita. Nafsu dan iman kita, the fight one by one. Ketika ini syaitan dan jin iblis dibelenggu, tuan-tuan. Maka yang tinggal pada kita adalah nafsu kita. Kadang-kadang nafsu mengatasi iman, dan kadang-kadang iman mengatasi nafsu kita. Maka kita akan lihat bagaimana. Maka ulama gariskan beberapa tanda fenomena lemah iman, da'ful iman. Apakah tanda-tanda bila mana kita rasa iman kita ni semakin lemah? Di antaranya yang pertama, iaitu bila mana kita baca Al-Quran,
kita tidak mendapati kemanisan dalam bacaan kita. Kita tak rasa apa-apa dengan bacaan kita. Hati-hati. Ada tak tuan-tuan? Kita ambil Quran, kita baca, okey selesai. Muka surat 1 hingga 5 selesai. Tapi dalam hati kita tak merasakan apa-apa. Hati-hati tuan-tuan, kata ulama, itulah tanda fenomena lemah iman kita. Mula melemah tuan-tuan. Kerana bacaan kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia terpalit dengan satu sifat yang keji, namanya riak. Kita baca sebab kita nak menunjuk pada orang. Ini contoh tuan-tuan. Kita baca mungkin bukan kerana kita nak baca sangat pun. Mungkin kita nak tunjuk kita lebih cepat daripada kawan kita baca dalam grup dan sebagainya. Hati-hati, rugi tuan-tuan. Ibaratnya macam kita buat satu perkara lah. Kita nak balik ke rumah kita. Kebetulan rumah kita ni tingkat 16. Kita pun pergi shopping lah untuk berbuka satu bulan ni. Kita beli barang-barang keperluan harian kita. Barang dapur kita. Kita pun baliklah rumah kita. Nak tekan-tekan lift tu rosak. Jadi kita menapaklah satu anak tangga ke satu anak tangga tingkat 16, tinggi. Dengan mujahadah kita, susah payah kita. Kita nak bawa bekal rumah kita yang sangat penting untuk anak-anak kita makan. Sampai-sampai pintu rumah kita tertinggal satu benda yang paling penting, namanya kunci rumah kita. Macam itulah perumpamaan kata ulama. Bila mana di dunia kita beramal bersungguh-sungguh, kita pulun sungguh-sungguh ibadah kita, sampai akhirat tertinggal satu benda yang kita kata kunci tadi, namanya ikhlas. Tertinggal tuan-tuan, terlupa amalan kita ni tidak dilindungi dengan sifat ikhlas. Maka begitulah perumpamaan, rugilah kita di hari akhirat. Walaupun kita dah sangka di dunia ni kita dah buat semua